Fia Studio. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رضينا بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك هدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك سلبي بعد أطع، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan kurnianya. Allah masih memanjangkan usia kita, memberi kelapangan dan tubuh badan yang sihat untuk kita sama-sama meneruskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada ibadah wajib maupun ibadah sunat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, pada hari ini kita sudah masuk pada hari 15 Ramadan. Allah masih memberi kelapangan dan kesihatan untuk bersama-sama kita meneruskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, pada petang ini Allah memilih kita untuk kita bersama-sama datang ataupun hadir, berada di salah satu taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana yang disabdakan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini Nabi berpesan kepada para sahabatnya. Jadi pada petang ini saya berpesan kepada ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat, ganggu boleh try. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat, apabila kamu lalui taman-taman syurga, hendaklah kamu berhenti duduk sebentar. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu taman syurga? Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taman syurga adalah orang yang datang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun dalam hadis yang lain, hadis ini kedudukannya sahih, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah dengannya kebaikan, maka akan difahamkan orang tersebut di dalam agama. Boleh faham? Itu terjemahan hadis tersebut. Boleh faham? Tak berapa nak faham saya. Kalau tak berapa nak faham, saya terjemah hadis ni dengan bahasa lebih mudah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah nak jadikan kita ni orang yang baik, kalau Allah nak jadikan kita ni orang yang mulia, maka Allah akan bagi kita faqih dalam ilmu agama. Boleh faham? Ustaz tak berapa nak clear juga Ustaz. Kalau tak berapa nak clear, saya terjemah hadis ni lorat kidah
Boleh kono? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah nak jadikan kita ni orang yang baik, kalau Allah nak jadikan kita ni orang yang mulia, kalau Allah nak jadikan kita ini calon penghuni syurga, maka Allah akan bagi kita peluang masuk duduk di dalam majlis ilmu. Sebab itu apabila dapat peluang ataupun nikmat seperti ini, sekurang-kurangnya ucaplah alhamdulillah. Mohonlah puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Ada banyak sebab. Hari ini 2 sebab saja saya bawa. Sebab yang pertama, tak selalu kita dapat. Hari ini kita dapat, esok belum tentu kita dapat. Sibuk dengan kerjanya, sibuk dengan hal dunianya, sibuk dengan 1001 masalahnya. Itu sebab yang pertama, tak selalu kita dapat. Sebab yang kedua, tak ramai yang dapat. Petang ni kita dapat, alhamdulillah. Tapi sahabat kita yang lain, ahli keluarga kita yang lain, ada yang dapat dan ada yang tidak dapat. Sebab itu apabila Allah pilih kita untuk duduk di dalam majlis ilmu ini, sekurang-kurangnya ucaplah alhamdulillah. Mohonlah puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kelebihan, manfaat, faedah duduk dalam majlis ilmu ini cukup banyak. Duduk sahaja dalam majlis ilmu, kelebihan dia, manfaat dia cukup banyak. Yang pertama, orang yang duduk dalam majlis ilmu, kelebihan yang pertama adalah tidak akan mendapat celaka daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulama tafsir terjemah, celaka bermaksud tidak akan ditimpa musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Boleh faham ke tak boleh? Tak boleh faham ni? Boleh kot no? InsyaAllah. Itu yang pertama. Yang kedua, kelebihan orang yang duduk dalam majlis ilmu ini, yang kedua, Allah akan meningkatkan darjat kita. Yang pertama, tidak akan ditimpa musibah daripada Allah. Yang kedua, Allah akan meningkatkan darjat kita. 2. Yang ketiga, kelebihan atau manfaat duduk dalam majlis ilmu ini, yang ketiga iaitulah Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Kata hukama, dosa-dosa kecil. Apa bukti dia? Apa dalil dia? Berpandukan kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari malaikat akan duduk bersama dengan kita dalam majlis ilmu. Habis saja majlis ilmu ini, malaikat akan naik berjumpa dengan Allah. Malaikat akan memberi laporan kepada Allah. Lalu Allah bertanya, wahai malaikat, kamu datang dari mana? Jawab malaikat, aku datang daripada majlis ilmu-Mu ya Allah. Aku datang daripada majlis zikir-Mu ya Allah. Lalu bertanya Allah, wahai malaikat, apa manusia buat dalam majlis ilmu? Apa manusia buat dalam majlis zikir? Jawab malaikat, yusabbihuna wa yahmiduna wa yukabbiruna. Mereka sucikan kamu, mereka pujikan kamu, dan mereka besarkan kamu ya Allah. Lalu bertanya Allah, wahai malaikat, betul ke manusia buat benda tu? Jawab malaikat, na'am, ya. Lalu berkata Allah, wahai malaikat, kamu jadi saksi, aku ampunkan dosa-dosa mereka. Allahu akbar. Duduk saja dalam majlis ilmu, Allah hapuskan dosa. 3. Yang keempat, kelebihan duduk dalam majlis ilmu, iaitulah salah satu tiket untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang melangkah, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan pemudahkan jalannya ke syurga. Muslimin, muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah dalam masa yang ada pada petang ini, saya nak berkongsi dengan ayah dan ibu-ibu sekalian berkaitan dengan satu tajuk, iaitu apakah tujuan, apakah matlamat Allah ciptakan kita atas dunia ni. Kalau nak cerita berkaitan dengan bab Ramadan, apa itu bulan Ramadan, apa itu kelebihan bulan Ramadan, saya rasa
ayah-ayah dan ibu-ibu lebih mengetahui berbanding dengan saya. Sebab ramai para ustaz datang cerita berkaitan dengan Ramadan dan sebagainya. Jadi insya-Allah pada petang ini saya nak berkongsi dengan ayah dan ibu-ibu sekalian berkaitan dengan apakah tujuan, apakah matlamat Allah ciptakan kita atas dunia ni. Allah hidup kita atas dunia ni untuk apa? Dan insya-Allah di penghujung kuliah saya pada petang ini, saya nak berkongsi dengan ayah dan ibu-ibu sekalian berkaitan dengan satu kaedah untuk mengetahui bilakah jatuhnya malam Lailatul Qadar. Kaedah ini saya petik dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Muslimin, muslimat, adik-adik, ibu-ibu, ayah-ayah yang rahmati Allah sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh saya nak minta kepada semua yang ada pada petang ini, termasuk dengan diri saya sendiri, kalau boleh, mulai pada hari ini, mulai pada saat ini, mulai pada ketika ini, kalau boleh, apabila kita nak datang ke majlis ilmu, kalau boleh hadirkanlah dalam hati ini salah satu niat daripada 5 niat ini. Saya ulang, kalau boleh selepas ini apabila kita nak datang ke majlis ilmu, kalau boleh hadirkanlah salah satu niat daripada 5 niat ini. Mudah-mudahan apa yang kita niat dikira ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita datang ke majlis ilmu tanpa ada niat, Allahu Akbar, rugi sahaja. Sebab tu kalau boleh hadirkanlah salah satu niat daripada 5 niat ini. Sebab apa kita perlu niat? Kerana niat ini merupakan satu komponen yang paling penting dalam kehidupan kita. Sebab itu kalau kita tengok ibadah apa pun kita buat, mesti dimulakan dengan niat. Kita nak ambil wuduk, kena niat. Kita nak solat, kena niat. Kita nak puasa, kena niat. Kita nak bayar zakat, kena niat. Kita nak buat haji dan umrah sekalipun, kena niat. Dan hadis yang berkaitan dengan niat, kedudukannya nombor 1 di dalam kitab 40 hadis Imam An-Nawawi. Hadis yang agak panjang. Hadis ini hadis sahih, hadis muttafaqun alaih. Sebagai ilmu tambahan, bila sebut perkataan muttafaqun alaih, automatik hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Sebab itu dinamakan muttafaqun alaih. Hadis yang selalu kita dengar, iaitulah hadis yang berkaitan dengan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa ila akhir hadis. Setiap perbuatan, setiap amalan kita mesti berpandukan dengan niat, dan apa yang kita niat pasti akan dapat. Sebab itu kalau boleh nak datang ke majlis ilmu, hadirkanlah dalam hati ini salah satu niat daripada 5 niat ini. Boleh? Awak nampak macam tak setuju lah, kenapa ni? Boleh tak? Boleh. Yang pertama, kalau boleh, ya Allah, aku datang menuntut ilmu dengan niat untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya Allah, aku datang menuntut ilmu dengan niat untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Ustaz, nombor 1 rasa macam tak boleh, Ustaz. Kalau niat nombor 1 tak boleh, guna niat nombor 2. Niat nombor 2, ya Allah, aku datang menuntut ilmu dengan niat untuk mendapat ganjaran di akhirat kelak. Pertama, dapat redha Allah. Yang kedua, mendapat ganjaran di akhirat kelak. Nombor 2 boleh? Ustaz, nombor 2 pun rasa macam tak boleh pi, Ustaz. Kalau tak boleh pi, guna niat nombor 3. Niat nombor 3, ya Allah, aku datang menuntut ilmu dengan niat untuk membuang kejahilan yang ada dalam diri. Boleh? Ustaz, nombor 3 rasa berat, Ustaz. Kalau berat, guna niat nombor 4. Nombor 1, mendapat redha Allah. Yang kedua,
mendapat ganjaran di akhirat kelak. Yang ketiga, buang kejahilan yang ada dalam diri. Ustaz, nombor 3 pun rasa berat. Kalau berat, guna niat nombor 4. Niat nombor 4, ya Allah, aku datang menuntut ilmu dengan niat ilmu yang aku dapat, aku sebarkan kepada orang lain. Ilmu yang aku dapat, aku sampaikan kepada orang lain. Seperti mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balighul anni walau ayah, sampailah kepadaku walaupun satu ayat. Nombor 4 boleh? Ustaz, nombor 1 tak boleh, nombor 2 tak boleh, 3 dengan 4 lagi lah Ustaz. Kalau 4 tak boleh, guna niat last sekali, niat nombor 5. Niat nombor 5, ya Allah, aku datang menuntut ilmu dengan niat untuk memberi kemenangan kepada Islam. Untuk memberi kemenangan kepada Islam. Nombor 5 boleh? Ustaz, 5 rasa macam tak boleh juga Ustaz. Nombor 1 berat, nombor 2 berat, nombor 3 pun 4 lagi lah Ustaz. Kalau 5 niat tak boleh, cakap dekat dia, tak payah duk hidup. Kalau 5 niat tak boleh, cakap dekat dia, tak payah duk hidup. Sebab itu kalau boleh, hadirkanlah salah satu niat daripada 5 niat ini. Tak kira lah bulan Ramadan ke, selepas Ramadan ke, apa pun, bila kita nak datang ke majlis ilmu, hadirkanlah salah satu niat daripada 5 niat ini. Yang pertama, mendapat redha Allah. Yang kedua, mendapat ganjaran di akhirat kelak. Yang ketiga, buang kejahilan. Yang keempat, dapat ilmu, sebarkan kepada orang lain. Dan yang kelima, untuk memberi kemenangan kepada Islam. Mudah-mudahan apa yang kita niat dikira ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya ilmu ini sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab itu kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali sebut, tidak berguna satu ibadah jikalau tidak ada ilmu. Imam Ghazali sebut, kita buat pilah ibadah apa pun, jikalau tidak ada ilmu, maka tidak ada gunanya. Sebab itu ilmu ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang nak kehidupan dunia, kena ada ilmu. Siapa yang nak kehidupan akhirat, kena ada ilmu. Siapa yang nak kedua-duanya, dunia pun nak, akhirat pun nak, kena ada ilmu. Sebab itu ilmu ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita tak ada ilmu, kita akan menjadi golongan yang jahil, bahasa kasar, golongan yang bodoh. Tetapi yang berlaku di umat akhir zaman sekarang ini, ramai manusia menolak akan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai manusia tidak suka pada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila tak ada ilmu lah, kita akan tengok lahirnya golongan yang bukan-bukan, yang mengeluarkan fatwa yang bukan-bukan. Makan benda haram, faktor kecil manis, tengkorak dia ambil fatwa mana? Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu lah, akan keluar fatwa yang bukan-bukan. Sebab itu ilmu ini sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah orang-orang yang alim. Kun aliman, jadilah orang yang alim. Tak boleh jadi orang alim, jadilah golongan yang kedua, au muta'alliman. Orang yang suka pada ilmu Allah, orang yang suka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh jadi muta'alliman, jadilah au mustami'an, yang suka dengar akan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mustami'an pun tak boleh, jadilah au muhibban, yang cinta, yang sayang pada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita tak mau, walam takun khamisan fatahlik. Yang kita tak mau, 5 golongan ni dia tak mau jadi. Sebab itu ilmu ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kerana ilmu ini merupakan persoalan yang kedua yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tak kira kita ni Perdana Menteri ke, kita Sultan ke, kita Agung ke, kita Raja ke, 4 persoalan ini tidak akan dapat lari daripada kehidupan kita. Kata Nabi Muhammad SAW, sebelum kaki kita ini berganjak kepada masyar, maka 4 persoalan yang Allah akan tanya. Ini yang kita takut ni. Yang pertama yang Allah akan tanya kita berkaitan dengan umur kita. Berkaitan dengan umur kita. Kalau umur kita panjang, lagi banyak persoalan yang Allah akan tanya. Umur yang aku berikan kepada kamu, ke mana kamu habiskan? Allahu Akbar. Yang kedua yang Allah akan tanya berkaitan dengan ilmu kita. Ni yang kita takut ni. Kita suka ataupun tidak pada ilmu Allah. Ilmu yang kita dapat, kita amal ataupun tidak. Allahu Akbar. Ni yang kita takut ni. Yang ketiga yang Allah akan soal kita berkaitan dengan harta kita. Kalau banyak harta, lagi banyak persoalan yang Allah akan tanya. Tetapi harta yang kita ada, kita infakkan ke jalan Allah, itu tidak menjadi masalah. Salah seorang tokoh agamawan, dalam rumah dia ada 3 benda. Dalam rumah dia ada 3 benda. Sehelai pakaian, 1 tongkat, 1 cawan. 3 benda. Saya tak ingat nama dia apa dia. Tapi dalam rumah dia ada 3 benda. Nak meninggal dunia, dia menangis. Anak dia tanya, wahai ayah, kenapa kamu menangis? Jawab ayah dia, aku takut harta yang ada pada diriku Allah akan persoalkan. Allahu Akbar. Ada 3 benda. Nak meninggal dunia menangis. Apatah lagi dengan kita. Kita saja kepiah saja berapa besar. Kim batik, kim lekat berapa banyak. Pinggan mangkuk Langkawi, contoh berapa banyak. Kalau banyak harta, lagi banyak persoalan yang Allah akan tanya. Allahu Akbar. Dalam rumah ada 3 benda. Nak meninggal dunia menangis. Jauh beza dengan kita. Yang keempat yang Allah akan persoal kepada kita, iaitu berkaitan dengan tubuh badan kita ataupun kesihatan kita. Itulah 4 persoalan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Mukadimah pun dekat setengah jam mana. Tajuk tak masuk lagi. InsyaAllah tajuk yang kita nak bincangkan pada petang ini ringkas dan padat, insyaAllah. Apakah tujuan, apakah matlamat Allah ciptakan kita atas dunia? Adakah Allah ciptakan kita atas dunia ini untuk hidup selama-lamanya? Ataupun Allah ciptakan kita atas dunia ini untuk hidup berfoya-foya? Ataupun Allah ciptakan kita atas dunia ini tanpa ada kematian? Maka para alim ulama telah menggariskan tujuan ataupun matlamat Allah ciptakan kita atas dunia ini ada 4. Sebab utama Allah ciptakan kita, Allah hidupkan kita atas dunia ini ada 4. Kata ulama, iaitu ulama yang besar dalam ilmu tasawuf, Syekh Daud Al-Fatani, seorang ulama Nusantara yang alim, yang faqih dalam ilmu tasawuf, mengatakan tujuan Allah ciptakan kita atas dunia ini ada 4. Yang pertama, tujuan Allah hidupkan kita atas dunia ini, tujuan Allah ciptakan kita atas dunia ini, yang pertama kata Syekh Daud Al-Fatani, yang pertama tidak lain dan tidak bukan, iaitulah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud beribadat kepada Allah, kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sujud, kita patuh, kita sembah kepada perintah Allah, kita sebagai hamba Allah. Maksud beribadat kepada Allah, apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita tinggal. Itu yang pertama, untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku. Tetapi tolong ingat, orang yang menolak perintah Allah, orang yang melawan perintah Allah, itu tidak dikira beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta maaf saya sebut orang yang melawan perintah Allah itu tidak dikira beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lawan perintah Allah, makna dia telah menolak salah satu daripada tujuan Allah ciptakan kita atas dunia ni. Sebagai contoh mudah saya bawa, cuba kita tengok berapa orang di kalangan anak muda, khususnya lelaki, sedangkan benda ni kecil sahaja, kalau dia buat benda ni dikira menolak hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk lelaki, berapa juta anak muda lelaki yang suka pakai gelang dengan rantai? Berapa juta anak muda lelaki yang suka pakai gelang dengan rantai? Kalau kita pakai gelang dengan rantai, hukumnya adalah haram secara mutlak untuk kaum lelaki. Sebab itu perhiasan kaum wanita, lelaki tak boleh pakai. Kalau kita pakai juga gelang dengan rantai, kita dikira menolak hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila tolak hukum Allah, tidak dikira beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh? Ustaz takkan tak boleh pakai Ustaz Lelaki kalau nak pakai gelang juga boleh, kalau nak pakai juga. Dengar bagi elok untuk kaum lelaki. Nak pakai gelang boleh, diharuskan pada 4 tempat. Kalau teringin sangatlah nak pakai. Yang pertama, gelang yang diharuskan lelaki pakai, yang pertama gelang polis. Yang pertama gelang polis. Kan bila kena jari belakang putih lah. Tu dia haruskan pakai. Tapi jangan buat kerja tak cerdik pula. Bila disabit kesalahan tak apalah pakai. Ni sah kalau boleh pakai, dia pakai. Saya saja tu tak cerdik nama dia. Disabit kesalahan tak apa pakai. Boleh? Satu. Yang kedua, gelang yang diharuskan lelaki pakai. Yang kedua, gelang hospital. Yang kedua, gelang hospital. Betul tak? Kan bila masuk hospital, doktor cucuk ubat, dia bawa gelang sini, betul tak? Darah duk mengalir tu. Diharuskan pakai. 2. Yang ketiga, gelang sawi legun. Gelang sawi legun. Tahu tak sawi legun? Kau sini tak tahu sawi legun. Tempat mandi bandar di KL kan bila nak masuk mandi kena pakai gelang tu ya? Diharuskan pakai. Tapi jangan buat kerja tak cerdik pula. Ni sah kata boleh pakai, dia pakai sampai sudah. Habis main buang kan? Boleh? 3. Yang keempat, gelang menunaikan haji dan umrah. Betul tak? 4 keadaan itu sahaja lelaki diharuskan pakai gelang. Sebab itu beribadat kepada Allah ini merupakan satu aset yang paling utama dalam kehidupan orang Muslim. Sebab itu kena jaga, beribadat kepada Allah kena jaga. Bahasa mudah kita nak faham, beribadat kepada Allah ini termasuk dalam perkara rukun Islam. Solat 5 waktu, kita berpuasa, kita menunaikan zakat, kita buat haji dan umrah, juga termasuk dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh? Itu yang pertama, beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tujuan Allah ciptakan kita atas dunia ini yang kedua, kata Syekh Daud Al-Fatani, iaitulah untuk diuji. Yang kedua, untuk diuji. Sebab itu saya minta, apapun ujian yang kita dapat, apapun ujian yang kita terima, sabar, redha, sudah. Tak payah nak merungut, tak payah nak tikai. Allah bagi ujian berbentuk kebaikan ke, Allah bagi ujian berbentuk keburukan ke, kita terima, kita sabar, sudah. Tak payah nak tikai. Boleh? Awak macam marah kenapa ni? Boleh kot tu? Sekali ni yang saya main, lama ni saya tak main lah, insya-Allah. Boleh?
Redha sudah. Apapun ujian yang Allah beri, redha, sabar, sudah. Tak payah nak tikai. Allah bagi ujian kepada kita, tu tanda Allah sayang kepada kita. Allah tak bagi ujian kepada kita, tu tanda Allah tak sayang kepada kita. Allah bagi ujian kepada kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dan Allah bagi ujian kepada kita untuk menguji kesabaran kita, untuk meningkatkan keimanan kita. Sebab itu Allah bagi ujian. Sebab itu jangan tikai. Boleh? Tapi orang kita ni Allah selalu nak tikai. Nak pergi kerja naik motor, tiba-tiba hujan turun. Dia boleh kata tu, lah hujan lah pula. La saja 4 harakat tu. La hujan lah pula. Allah bagi hujan nak tikai, Allah bagi mendung nak tikai, Allah bagi panas tu nak tikai. Lepas tu nak macam mana? Lepas tu jangan tikai. Apapun ujian yang Allah beri kepada kita, sabar, redha, sudah. InsyaAllah ada kebaikan di sebaliknya. Sebab itu ulama kita sebut manusia ni tidak akan dapat lari daripada 3 benda ni. Kita buat pilih macam mana pun, 3 benda ni tak dapat lari daripada kehidupan kita. Ni ulama sebut. Yang pertama, susah dalam hidup. Siapa kata hidup ni senang? Ustaz tak kahwin lagi susah, nanti kahwin senang. Kahwin lagi susah. Nak bagi nafkah dan sebagainya. Ustaz kalau kahwin susah, nanti ada anak senang. Ada anak lagi bertambah susah. Betul tak? Susah dalam hidup ni tak dapat lari daripada kehidupan kita punya. Buat pilah macam mana pun. Ni ulama sebut susah dalam hidup. Satu. Yang kedua, mulut orang. Mulut orang tak akan dapat tutup punya. Buat pilah macam mana pun. Kita buat baik orang kata, kita buat jahat lagi orang kata. Betul tak? Ayah-ayah kahwin 1 orang kata, cuba kahwin 2 tengok. Lagi orang kata. Ibu-ibu ada anak 1 orang kata, ada anak 10, lagi orang kata. Cuba tak ada anak langsung, lagi bertambah orang kata. Tu mulut orang tak akan dapat tutup punya. Yang ketiga, ulama sebut benda yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan kita. Yang ketiga, iaitulah kematian. Sampai waktu, sampai masa, matilah kita. Mungkin ayah-ayah, ibu-ibu pergi dulu, saya kemudian. Ataupun saya kemudian, ayah-ayah, ibu-ibu pergi dulu. Atau apa pun, ayah-ayah, ibu-ibu pergi dulu. Saya last sekali. Boleh? Tu kematian. Tu yang kedua, untuk diuji. Yang ketiga, nak ringkas insya-Allah. Yang ketiga, tujuan Allah ciptakan kita atas dunia ini. Yang ketiga, kata Syekh Daud Al-Fatani, yang ketiga adalah untuk melakukan amal soleh. Untuk melakukan amal soleh. Kata hukama, bagaimana nak bagi amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? 2 syarat. Ulama sebut buat 2 syarat ini, cukup 2 syarat ini, insya-Allah amalan yang kita buat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, ikhlas niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, amalan yang kita buat tidak langgar daripada syariat Islam. Cukup 2 syarat, insya-Allah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak amalan yang boleh kita buat. Khususnya bulan Ramadan ni, banyak amalan yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Sebagai contoh mudah, saya dapat kongsi dengan ayah dan ibu sekalian, satu amalan atau beberapa amalan yang kecil tapi ganjaran yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak amalan, kecil saja amalan ni, tapi ganjarannya cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan ini saya petik dalam kitab La Tahkiranna Minal Ma'ruf fi Syai'an, karangan Syekh Nuruddin Malbu Al-Banjari Al-Maki hafizahullahu ta'ala. Sebagai ilmu tambahan, Syekh Nuruddin Malbu Al-Banjari Al-Maki hafizahullahu ta'ala merupakan wali Allah. Syekh Nuruddin susun satu kitab
Nama dia la tahkiranna minal ma'ruf fi syai'an. Jangan kamu menghina, jangan kamu meremeh amalan yang kecil, ganjaran cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 amalan yang saya akan kongsikan dengan ayah dan ibu sekalian untuk sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita. Ada banyak amalan, tapi petang ni 4 saja saya bawa. Yang selebihnya ayah dan ibu boleh tengok dalam kitab tu sendiri. Ustaz, kitab tu nak cari mana? Kalau payah cari kitab tu, boleh tanya pada ulama akhir zaman. Sekarang kita ada ulama akhir zaman. Nama dia Syekh Al-Alamah Al-Ghughaili. Tanya sahaja dalam Google, dia akan keluar. Tekan sahaja dalam Google, la tahkiranna minal ma'ruf fi syai'an. Jangan kamu menghina, jangan kamu meremehkan benda kecil, ganjaran cukup besar, dia akan keluar. Ini ulama akhir zaman. Tanya pilih bab apa pun dia akan jawab. Hang tanya tafsir kah, hang tanya hadis kah, hang tanya fiqh kah, hang tanya bab apa pun dia akan jawab. Sehingga bab petunjuk jalan pun dia akan bagi tahu. Ini ulama akhir zaman. Semua ilmu dalam perut dia. Boleh? Boleh tak ni? Buat macam marah kenapa ni? Boleh? Yang pertama, amalan yang kecil, ganjaran cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amalan membaca ayatul kursi, tolong jangan tinggal. Yang pertama, membaca ayat kursi, tolong jangan tinggal. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang baca ayatul kursi selepas solat 5 waktu, maka dia dengan syurga tidak ada penghalang melainkan kematian. Bahasa mudah nak faham, nak masuk syurga boleh, tunggu mati dulu. Kecil dah amalan tu, kecil sahaja, ganjaran dia syurga. Tu yang pertama, membaca ayatul kursi selepas solat 5 waktu, tolong jangan tinggal. Kalau kita terlupa, kalau kita sibuk dan sebagainya, tak sempat nak baca ayat kursi selepas solat, maka boleh qada, tidak ada masalah. Imam Ibn Sirin dia qada ayat kursi. Boleh? Satu. Yang kedua, amalan yang kecil, ganjaran cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, suci benda kotor yang ada di dalam rumah Allah. Tak kiralah masjid ataupun surau, nampak sahaja benda kotor, kita ambil, kita pergi buang. Nampak tak cicak, kita sapu, kita ambil, kita pergi buang. Berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas makcik ni setiap hari sapu pelepah taman depan Masjid Imam Nawawi. Setiap kali dia akan sapu pelepah taman. Lalu Nabi tengok tak ada. Hari kedua Nabi lalu pun tak ada juga. Hari ketiga Nabi lalu pun tak ada juga makcik ni. Lalu Rasulullah bertanya, wahai sahabat, mana makcik ni yang selalu sapu sampah ni? Sahabat berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya makcik ni dah meninggal dunia. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, penduduk Mekah atau Madinah yang meninggal dunia, maklum kepada aku. Lalu Rasulullah kata, wahai sahabat, mana kubur makcik ni? Sahabat bawa Rasulullah ke kubur makcik tersebut. Rasulullah solat jenazah raib 2 rakaat. Habis saja Rasulullah solat, Rasulullah pusing belakang. Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, sesungguhnya kedudukan tempat makcik ini dalam syurga. Suci benda kotor lah, ganjaran dia syurga. Kecil tak amalan tu? Kecil, ganjaran cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan yang kecil, ganjaran cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitulah membaca Allahumma inni as'alukal jannah 7 kali. Diikuti dengan Allahumma ajirni minan nar 7 kali selepas solat fardu maghrib. Allahumma inni as'alukal jannah 7 kali, diikuti dengan Allahumma ajirni minan nar 7 kali selepas solat fardu maghrib. Jikalau ditakdirkan kita meninggal pada malam itu, maka kita akan dijauhkan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala.
Dan sambungan dia, barang siapa yang baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali selepas solat fardu subuh, jikalau ditakdirkan meninggal pada pagi itu, kita akan dijauhkan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas maghrib 7, lepas subuh 7, waktu lain 3 sahaja. Kecil dah amalan tu? Kecil, ganjaran cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Yang keempat, amalan yang kecil, ganjaran cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, zikir yang dapat menyembuhkan 99 jenis penyakit. Ulama sebut dengan zikir ini, dengan izin Allah, semua penyakit yang ada pada diri kita Allah akan sembuhkan. Tak kiralah kecil manis ke, darah tinggi ke, sakit lutut ke, gout ke dan sebagainya, dapat disembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan kematian. Zikir apa Ustaz? Zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita demam ke, kita amalkan zikir ni. Ambil air 1 gelas, baca zikir ni, lepas tu kita minum, insya-Allah akan sembuh. Sakit lutut, pegang lutut, kata baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca banyak kali, dengan izin Allah akan sembuh. Ni ulama sebut, bukan saya sebut ni. Ulama sebut. Dan ulama mengatakan zikir ini penyakit yang paling cepat sembuh adalah penyakit al-hammu. Al-hammu ni penyakit serabut. Penyakit serabut. Kalau kita serabut, amalkan zikir ni. Sebagai contoh, petang ni ustaz ni 45 minit tak berhenti serabut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Insya-Allah hati tenang. Boleh? Ya, stres. Ya. Amalkan zikir. Boleh? Itulah 4 amalan yang kecil, ganjaran cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai tambahan, sempena dengan bulan Ramadan ini, banyak amalan juga yang boleh kita buat. Salah satunya, saya minta sepanjang bulan Ramadan ini, saya minta solat sunat witir tolong buat secara berjemaah. Saya minta bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, solat witir tolong buat secara berjemaah. Tolong ikut imam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ikut imam sehingga imam selesai solatnya, sehingga imam selesai segala-galanya, maka pahala yang Allah berikan kepada dia seolah-olah beliau berkemulai seperti seluruh malam. Imam buat isyak, kita ikut. Imam buat tarawih, kita ikut. Imam buat witir, kita ikut. Kita ikut imam sehingga imam selesai, maka pahala yang kita dapat seperti kita berqiyamulai seluruh malam. Allahu akbar. Tapi kalau imam buat 8, kita cabut balik witir, tak buat, tak guna, tak dapat pahala tu. Tak kira kita kaki 8 ke, kita kaki 20 rakaat ke, solat witir tolong buat secara berjemaah. Ustaz saya ni jenis kaki 20 Ustaz kalau tak buat 20 ni puasa saya tak sempurna Ustaz kalau hang kaki 20, habis 8 buat witir dengan imam, hang balik rumah solat sunat mutlak 2 rakaat. Tadi witir kita sudah tutup, kita buka balik dengan solat sunat mutlak 2 rakaat, lepas tu sambunglah buat tarawih 20 rakaat ke 30 ke 40, ikut sukalah. Yang penting solat witir tolong buat secara berjemaah. Yang kedua, amalan yang boleh kita amalkan sepanjang bulan Ramadan, satu doa, satu zikir. Sama-samalah kita amalkan. Waktu siang 3 kali, waktu malam 3 kali. Zikirnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Amalkan zikir ataupun doa ini setiap hari sepanjang bulan Ramadan.
Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Dan tambah dengan doa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Boleh? Dan yang terakhir, satu doa saya nak berkongsi dengan ayah dan ibu sekalian. Doa ini kalau boleh kita amalkan sebelum kita nak berbuka puasa. Doa ini dalam kitab-kitab lama ada sebut. Nabi sebut barang siapa yang amalkan doa ini sebelum dia berbuka puasa, maka Allah akan menghapuskan dosa dia seperti bayi baru lahir. Allah akan hapuskan dosa kita ni seperti bayi baru lahir. Bahasa kasar dia, tak ada dosa. Kalau ayah-ayah dan ibu nak tahu doa ni, boleh tanya ulama akhir zaman tadi lah. Ada sebut. Kalau saya nak sebut, kok nak tulis cukup panjang. Tapi tak apalah, saya sebut, lagi saya bagi tahu macam mana kaedah untuk menulis dia. Doa ni berbunyi, Ya Azim, Ya Azim, Anta ilahi, la ilaha ghairuka, ighfirli dzambal azima, fa innahu la yaghfiru dzambal azima illa al azim. Tu sahaja doa dia. Ustaz nak tahu macam mana? Boleh Google sahaja, tekan Ya Azim, Ya Azim, Anta ilahi dalam bahasa Melayu, dia akan keluar. Tanya ulama akhir zaman. Nah, Ya Azim, Ya Azim, Anta ilahi. Reti dah ejah? Kau tak kira ejah pun tak reti. Ejah bahasa Melayu kan? Dia akan keluar doa tu. Boleh? Sama-samalah kita amalkan sepanjang bulan Ramadan ni, insya-Allah. Boleh? Tu yang ketiga, melakukan amal soleh. Yang keempat, yang terakhir, tujuan Allah ciptakan kita atas dunia ini, kata Syekh Daud Al-Fattani, iaitulah utamakan akhirat, jangan lupa kepada dunia. Utamakan akhirat, jangan lupa kepada dunia. Apapun amalan, apapun ibadah yang kita buat, kita fokuskan akhirat dulu. Dalam masa yang sama, dunia kita tidak lupakan. Berkaitan dengan utamakan akhirat, jangan lupa kepada dunia, saya nak bawa satu kisah yang berlaku. Dan kisah ini menentukan sama ada kita ni ahli dunia ataupun kita ni ahli akhirat. Pada suatu hari, ada seorang anak murid datang jumpa tok guru dia. Lalu anak murid bertanya pada tok guru dia, "Wahai tok guru, aku ni ahli dunia ke ahli akhirat?" Anak murid dia tanya. Dan tok guru dia mengatakan, "Kalau kamu yang bertanya kamu tidak mengetahui, apatah lagi dengan diriku. Lagilah aku tak tahu. Tapi aku nak tanya kamu dua soalan saja. Dua soalan ini nak menentukan kamu ini ahli dunia ataupun kamu ini ahli akhirat. Dan dua soalan ini menjadi kayu pengukur kepada kita untuk kita ukur diri kita sama ada kita ni ahli dunia ataupun kita ni ahli akhirat." Allahu Akbar. Kalau kita tengok kisah ni balik, secara jujur saya cakap, saya masih ahli dunia. Tok guru dia berkata, dua soalan. Yang pertama, pada suatu hari ketika kamu berada di dalam rumah, datang seorang agamawan, tokoh dermawan, orang yang kaya, datang ke rumah kamu dan bagi kepada kamu 1,000 riyal. Bahasa mudah, 1,000 ringgit. Apakah perasaan kamu? Anak murid dia tanya, "Seronoklah tok guru, duk saya saja orang bagi 1,000. Dan tok guru dia mengatakan, keesokan harinya, soalan yang kedua, keesokan harinya ketika kamu berada di dalam rumah, datang seorang fakir miskin ke rumah kamu dan kamu ambil 1,000 riyal tadi, kamu bagi kepada fakir miskin tersebut, kamu seronok ataupun tidak?" Anak murid dia senyap. Lalu tok guru dia mengatakan, "Jikalau harta yang ada pada diri kamu, jikalau kamu memberi, lebih kamu seronok, lebih kamu tenang, maka kamu adalah ahli akhirat. Tetapi kalau harta yang kita ada
kita simpan, kita tak mau bagi kepada orang. Kalau kita bagi pun kita rasa tak seronok, kita rasa tak tenang, ketahuilah kita itu masih ahli dunia. Boleh? Yang terakhir, sebagai penutup pada petang ini, saya nak bawa kata-kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Cukup cantik kata-kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sebagai ilmu tambahan, Sayyidina Ali ni kita boleh panggil kepada dia 3 gelaran. Yang pertama, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sebab apa karamallahu wajhah? Sebab dia tidak pernah sembah berhala. Sebab itu digelar karamallahu wajhah. Yang kedua, Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sebab apa radhiyallahu an? Sebab dia sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Sayyidina Ali alaihi wasallam. Sebab apa alaihi wasallam? Sebab dia merupakan salah seorang daripada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, ad-dunya darul amal. Dunia ini tempat kita beramal. La jaza'u fihi, dan tidak ada pembalasan padanya. Wal akhirah, dan akhirat kelak darul jaza, tempat pembalasan, yakni baik dibalas baik, jahat dibalas jahat. La amala fihi, dan tidak ada amal di sana. Mudah-mudahan dengan kata-kata Sayyidina Ali ini menjadi pembakar semangat kepada kita untuk sama-sama kita berubah untuk menjadi umat Allah yang berguna di dunia maupun di akhirat kelak. Saya ulang, 4 tujuan Allah ciptakan kita atas dunia ini. Yang pertama, untuk beribadat kepada Allah. Yang kedua, untuk diuji. Yang ketiga, melakukan amal soleh. Yang keempat, utamakan akhirat. Jangan lupa kepada dunia. Muslimin, muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang rahmati Allah sekalian. Yang terakhir, banyak kali yang terakhir ni, insya-Allah lah betul-betul lah. Sebab sekali ni amal, lepas ni saya tak main dah. Seperti mana yang saya janjikan, saya nak bawa kepada ayah dan ibu-ibu sekalian satu kaedah bagaimana kita nak mengetahui bilakah jatuhnya malam Lailatul Qadar. Kaedah ini saya petik dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali ada buat satu kaedah bagaimana kita nak tahu bilakah jatuhnya malam Lailatul Qadar. Dan Imam Ghazali mengatakan, nak tahu bilakah jatuhnya malam Lailatul Qadar, tengok bilakah jatuhnya permulaan berpuasa. Dan ulama semua ikut kaedah Imam Ghazali ni. Ulama besar Imam Abu Bakar As-Sazili mengatakan, aku ikut kaedah Imam Ghazali ni, sesungguhnya aku tidak pernah miss dengan malam Lailatul Qadar. Ni ulama besar yang sebut ni. Allahu akbar. Sebab itu sama-samalah kita amal, sama-samalah kita berebut. Nah, siapa yang nak ambil silakan ambil. Siapa yang tak mau ambil terpulang. Sekali kalau Wahabi dia kata khurafat pula, ni bukan khurafat. Ni cuma ilmu saya nak berkongsi dengan ayah dan ibu sekalian. Siapa yang nak ambil silakan ambil, tak mau ambil sudah terpulang. Boleh? Kata Imam Ghazali, bagaimana nak tahu bilakah jatuhnya malam Lailatul Qadar? Tengok pada permulaan hari kita berpuasa. Jikalau kita berpuasa jatuh pada hari Ahad dan hari Rabu. Kalau puasa jatuh hari Ahad atau hari Rabu, kemungkinan malam Lailatul Qadar malam 29. Malam 29. Kalau puasa kita jatuh pada hari Isnin, kemungkinan malam Lailatul Qadar malam 23. Kalau puasa jatuh hari Selasa atau hari Jumaat, kemungkinan malam Lailatul Qadar malam 27. Kalau puasa jatuh hari Sabtu, kemungkinan malam Lailatul Qadar malam 23. Malam 21, minta maaf. 21.
Kalau puasa jatuh pada hari Khamis, iaitu pada tahun ini, kemungkinan malam Lailatul Qadar jatuh malam 25. Kalau ayah dan ibu tak percaya, boleh ikut kaedah ni. Dan keesokan harinya kita boleh tengok tanda-tanda malam itu malam Lailatul Qadar. Boleh? Sagi sah kata saya kata malam 25 tu, malam 25 saja buat ibadah. Malam ni tak buat tu tak cerdik nama dia. Malam Lailatul Qadar ni malam 10 yang terakhir. 10 malam yang terakhir tu kita berebutlah, kita buatlah ibadah. Cuma pada malam 25 tu lebihkan sedikit ibadah kita. Malam ni kita buat juga, cuma malam 25 tu tumpu dan lebihkan sedikit. Mudah-mudahan kita terpilih daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa sekadar itulah kuliah ataupun penyampaian saya pada petang ini. Ya, dikira tanda-tanda dia. Esok tu, di antara tanda-tanda dia, matahari akan naik tapi dalam keadaan yang tak terang. Dia tak hujan, dia tak hujan. Dia akan naik, matahari akan naik juga, tapi naik tak terang. Nak kata mendung sangat ada, tapi cahaya dia tak panas lah, bahasa mudah dia. Malam tu nak kata sejuk pun tak, nak kata panas pun tak. Malam 25 tu kemungkinan lah. Dan malam tu kalau betul malam Lailatul Qadar, malam tu akan rasa sunyi dan tenang sahaja. Dan diri kita ni boleh rasa kelainan lah, selalunya akan rasa kelainan. Sebab itu sama-sama kita rebut dan kita amalkan, insya-Allah. Kita berebut sama-sama 10 malam terakhir, cuma malam 25 tu kita lebihkan sedikit ibadah kita. Boleh? Saya rasa sekadar itulah ceramah saya atau kuliah saya petang-petang ini, yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kelemahan diri saya sendiri. Boleh? Mai jejoh tak kenal diri macam tak kenal pula tu. Kenal diri pula sikit. Nama saya Abdul Mujib bin Muhammad Jan. Abdul Mujib bin Muhammad Jan. Adik kepada YB Ustaz Fawah Muhammad Jan. YB Ustaz Fawah tu abang sulung saya lah. Saya nombor 6. Ya, mari dia mai. Saya nombor 6. Kami 8 beradik, semua lelaki, tak ada perempuan. Perempuan ada seorang ibu. Kalau ibu lelaki jadi ikut lain pula. Boleh? 8 semua lelaki. Saya nombor 6. Ustaz Fawah dah 2. Yang masih cakap ni masih 1. Yang mana faham, tak faham, buat-buat macam faham. Pelawak tu. Boleh? Saya berasal daripada Matampau, Pulau Pinang, dan sudah berkahwin. Anak baru 1. Baru kahwin 1. 2 tahun lah, 2 tahun baru kahwin. Dan sekarang menetap di Sungai Petani, Ambangan Haid, Sungai Petani. Boleh? Minta maaf tu, terkasar bahasa, tersalah kata, mengambil masa yang terlalu lama. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullul am wa antum bil khair. Takbir, Allahu akbar.